Assalamualaikum geng. Salam hadir lagi ke siaran Ijam Ahmad Din. Okey geng. Video yang sebelum ni Ijam ada cakap Ijam akan sambungkan pada part ketiga sesuatu yang terjadi masa Ijam tak ada dekat JB dalam kalangan keluarga Ijam sendiri. Okey, so video kali ni Ijam akan sharekan part 3. Mana yang belum subscribe boleh subscribe, terus support. Okey. InsyaAllah Ijam doakan korang mana yang sudi support sehat, sejahtera, dilempah ruahkan lagi rezeki dengan luas. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada yang sudi support. Okey, jom kita start dengan part 3. Layan. Okey geng, part 3 ni bagi Ijam sendiri, Ijam agak rasa terkilan lah dengan apa yang berlaku. Okey, cerita dia macam ni. Satu hari tu wife Ijam call pagi, berbual video call. Masih okey, keadaan okey lah, ingat tak ada apa-apa macam biasa kan. Tapi pada masa tu juga Ijam pun tahu ayah mertua Ijam pun dah tak sihat kan. Dah kurang sihat, dah berumur juga kan. So okey, pagi tu semua okey. Wife Ijam pergi kerja pun, sebab malam tu pun wife Ijam daripada rumah ayah mertua ni, dia tidur situ. Pagi tu pergi kerja, dia video call sekejap, okey lagi keadaan. Jadi balik tu tiba-tiba Maghrib Ijam sampai je bilik. Maghrib tiba-tiba wife Ijam call, nangis-nangis. Tiba cakap kenapa kan tiba-tiba nangis, ada apa-apa ke? Dalam dia nangis terisak-isak tu geng, wife Ijam cakap ayah dah tak ada. Baru je dia sampai, dia cakap dia baru je sampai rumah, masuk pintu rumah, dengar ayah sekejap tengah relax dekat katil dia. Lepas tu wife Ijam pun nak pergi mandi lah, takut ada apa-apa virus ke apa kan, COVID-19 ni. Lepas tu wife Ijam keluar je pada bilik mandi, dia jengah ayah mertua Ijam. Dia cakap tengok cek nafas nadi semua dah tak ada. Jadi wife Ijam ni pun nangis lah masa tu. Ijam pula dengar macam terkejut. Baru sampai bilik, baru balik kerja, tak sempat apa-apa lagi, duduk pun tak sempat lagi kan. Tiba-tiba dapat call macam tu, yang dapat tahu arwah ayah mertua Ijam dah tak ada, dah meninggal. Jadi Ijam terus terduduk. Ijam terus macam jam, kepala jam, berfikir kenapa aku kat sini kan. Sebab Ijam dengan ayah mertua Ijam tu rapat juga geng. Selalu juga bawa dia ke sana sini, bawa pergi hospital. Rajin lah, selalu rapat dengan dia lah. Kadang-kadang rajin jengah ke apa kan. Memang agak rapat jugalah dengan dia. Jadi Ijam macam terkilan, rasa terkilan ni memang sangat tinggi. Sampai Ijam sendiri fikir, sampai rasa macam dah lemah gila dah. Kenapa aku kat sini? Dalam keadaan aku macam ni, dalam situasi aku yang macam ni, kenapa aku kat sini? Dalam kalangan ahli keluarga aku, tengok ayah mertua aku pun dah pergi. Ijam tak boleh balik geng. Ijam hanya mampu terduduk. 3 hari Ijam tak kerja. 3 hari Ijam tak kerja. Dah bagi tahu bos apa semua, so bos pun kasih cuti. So 3 hari Ijam tak kerja. Terfikir-fikir, memang kadang-kadang rasa fed up pun ada. Kadang-kadang rasa yelah, tekanan perasaan kita kat sini pun tak sepenuhnya betul, tak betul-betul lepas. Kita masih ada tekanan kita yang kita sentiasa fikirkan. Campur pula dah dengar berita yang macam tu, jadi macam memang terkejut lah. Sampai tak terkata, tak tahu lah nak kata apa dah. Dalam kepala ni macam nak marahkan diri sendiri ni pun ada. Sampai macam tu, rasa macam nak marahkan diri sendiri pun ada. Kenapa aku kat sini? Orang-orang keliling aku, keluarga aku, sampai ke hari dia meninggal, hari dia pergi pun aku tak ada. Ijam tak boleh nak balik. Jadi memang terlampau sangat-sangat sedih masa tu. Memang tak boleh nak cakap apa dah. Entah, itulah, memang tak boleh nak fikir apa dah. Fikir rasa macam
Nak salahkan keadaan ni pun ada. Masa tu lah, pada masa tu perasaan Ijam dengan dengar berita tiba-tiba macam ni. Nak salahkan keadaan pun ada, nak salahkan diri sendiri pun ada. So Ijam pun tak tahu nak cakap macam mana. Kenapa keadaan tu boleh berlaku kan, dalam keadaan Ijam masih lagi kat dalam ni. Ayah mertua Ijam meninggal, Ijam tak boleh balik, tak boleh ada dekat sana sampai ke hari ni. Tak boleh ada kat sana. Jadi Ijam cuba solat, minta petunjuk. Alhamdulillah ada juga sikit-sikit petunjuk kenapa yang Ijam boleh cakap. Sampai dapat sikit lagi target, Ijam sendiri angkat kaki. Sepenuhnya akan ada masa pada keluarga. Ijam cuba solat, buat daripada jauh geng. Memang terasa memang betul-betul sedih. Walaupun kita cuba bacakan Yasin, sedekahkan, tapi memang cukup sebab. Rasa sebab tu memang high punya, high class punya. Sebab kita kat sini dalam bilik seorang-seorang, pergi kerja kadang-kadang ulang alik benda yang sama. Tekanan kita pun masih dalam keadaan tak sepenuhnya baik. Yang buat Ijam terasa lah. Buat Ijam terasa, Ijam sempat cakap sebelum Ijam gerak masuk dalam Singapura ni, InsyaAllah ya, kalau ada jodoh nanti kita jumpa lagi. Sempatlah saya balik, sempat saya balik jumpa ayah lagi. Itu perkataan yang Ijam sempat cakap sebelum Ijam masuk ke Singapura ni. So memang keadaan tu bila terfikir balik, apa yang Ijam cakapkan rupanya tak sampai. Tak sampai. Hari pemergian dia Ijam tak ada pun. Dah tak sempat jumpa. Itulah kali terakhir Ijam cakap kalau ada jodoh, umur panjang, Ijam balik, kita jumpa lagi. Itu yang paling Ijam teringat-ingat geng. Dalam kepala terfikir tu. Itulah yang rasa macam terlampau sedih sangat. Tapi hari sekali Ijam cuba ambil wuduk, solat, Ijam ambil Yasin, sedekahkan. Selama 3 hari tu Ijam buat lah. Hari-hari balik kerja Ijam doakan dia, doakan arwah supaya dikurniakan, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, yang sentiasa di sisi Allah. Memang tak nak buat apa dah. Sampai ke hari ni lah Ijam tak dapat melawat kubur dia. Yang Ijam mampu doakan, bacakan Yasin untuk arwah, semoga dia tenang dalam keadaan yang baik dekat sana. Sebab memang kuat geng, rasa terkilan tu memang cukup-cukup kuat. Banyak juga pengalaman-pengalaman kawan-kawan Ijam memang macam ni geng. Nanti Ijam akan storykan insyaAllah. Kalau ada orang tak ada masalah untuk berdepan bercakap dengan korang semua atas diri diorang sendiri, diorang sendiri yang nak bercakap, nak berkongsi, tak kisah kan. Tapi ada setengah-setengah orang kita cuba faham, kadang dia tak mampu nak bercakap untuk diri dia sendiri. Mungkin Ijam akan ceritakan pada korang lah kalau dia tak mampu nak buat. So tak ada masalah, Ijam akan ambil story diorang, Ijam akan ceritakan. Harap korang boleh terima, tak bosan je lah. Sebab kat dalam ni pun Ijam pun tak boleh nak buat apa. Apa yang Ijam cuba kongsikan inilah pengalaman kita orang. Apa yang kita orang rasa hati kita orang hancur, hati kita orang terkilan bila dapat tahu berita mengejut, orang-orang yang kita sayang pergi tanpa kita ada dekat dia orang. Memang susah nak cakap macam mana situasi tu. Memang perit lah. Memang betul-betul rasa perit. Memang cukup-cukup. Kenapa aku masih kat sini? Stres bertambah. Stres makin bertambah. Kenapa aku masih kat sini? Sedangkan keluarga aku lagi penting. Kenapa aku nak kena terus ikut yang keadaan yang terus macam ni? Jadi sebabkan terlampau sedih, Ijam minta Ijam ambil wuduk. Itulah yang Ijam cuba buat, solat, minta petunjuk. Alhamdulillah, Tuhan dah pun bagi petunjuk tu. Sampai masa dia, Ijam pun akan balik sepenuhnya pada keluarga. Dalam keadaan kita seorang-seorang, kita tak tahu. Kita tak tahu kadang diri kita ni buat apa je. Apa je kita boleh buat hari-hari kita dekat sini. Dan tambah pula dengan berita yang macam ni, lagi kita punya feel macam mana. Kalangan ahli keluarga kita yang terdekat
ayah mertua Ijam sendiri meninggal, Ijam tak boleh ada. Lepas tu dalam keadaan sama, wife Ijam pun sendiri. Rasa sedih sangat geng, betul. Ijam sebagai suami, Ijam rasa sedih sangat. Wife kehilangan ayah dia tanpa Ijam ada kat sebelah untuk bagi kuat semangat. Tapi alhamdulillah, syukur Allah mudahkan. Macam mana pun, yelah teringat kan, kita merenung. Macam wife Ijam pun dia merenung, dia teringat. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita terus kuat semangat. Alhamdulillah geng, wife Ijam ni jenis, kata orang dia memang hardcore sikit lah. Dia punya jiwa dia kental sikit untuk nak hadap sesuatu benda. Jadi alhamdulillah, lama kelamaan boleh slow. Tapi sedih, still sedih. Tapi bila sebut, berbual dia bila sebut nama arwah, bila sebut tentang arwah, kisah-kisah arwah, automatik wife Ijam sendiri tu akan rasa sebab kita dah hilang dia, kita dah tak ada dia dah pergi selamanya kan. Ijam lagi lah dengan keadaan Ijam macam ni, tak boleh balik. So memang tak boleh nak buat apa-apa dah. Lepas tu terus kuatkan hati je lah, terus kuatkan hati. Wife Ijam pun minta untuk kuatkan hati, Ijam minta dia untuk kuatkan hati. Sabar, tabah kan. Orang dah pergi, nak buat macam mana kan. Macam mana pun, kadang-kadang kita, macam mana pun kita memang faham keadaan sedih tu, kita memang terasa sangat-sangat sedih. Sebab kita tahu kita sendiri yang lalui keadaan kita. Tambah-tambah lagi keadaan Ijam yang dekat dalam Singapura sangkut ni. Kita tak nak perkara tu bertambah-tambah kalau boleh. Perkara yang kita tak jangka berlaku akan datang makin banyak perkara yang akan berlaku. Jadi Ijam sendiri pun tak nak. So wife Ijam pun lama-lama pun dia dah okey. Alhamdulillah lah, dimudahkan semua. Jadi harapan Ijam dekat sini, sampai masanya insya-Allah dengan izin Allah juga, harapan Ijam memang Ijam nak balik secepat yang boleh lah. Nak balik ke JB, nak ada dengan keluarga semua secepat mungkin yang boleh. Sebab Ijam tak nak kehilangan. Kita faham memang ajal maut kat tangan Allah kan. Bila sampai masanya Allah nak tarik nyawa kita kan, dia nak kita balik pada dia, kita memang tak boleh nak elak. Tapi perasaan kan, perasaan kita, sebab kita ni kena teruskan hidup dengan situasi yang macam mana, itulah yang kita kena tempuh untuk teruskan hidup. Jadi Ijam harap tak ada apa-apa lagi yang berlaku. Biarlah sampai Ijam balik dulu, biar sampai Ijam ada dulu dekat dengan keluarga semua. Jangan ada apa-apa lagi yang berlaku yang boleh buat Ijam tambah sedih lagi, boleh buat Ijam lemah semangat untuk terus hidup kat sini. Ijam harap sangat, Ijam minta dengan Allah supaya tak ada siapa-siapa lagi di antara kalangan keluarga Ijam yang terdekat, yang rapat, yang Ijam sayang, pergi buat masa sekarang ni. Itu harapan lah. Tapi kalau Allah nak, Ijam tak boleh nak elak. Ijam tetap kena hadap situasi tu kan. Memang kita tu nak elak tu kuasa dia, kita tak ada hak. Kita ni segala-galanya, sepenuh-penuhnya ada pada diri kita ni, semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sampai ke hari Ijam balik, keluarga Ijam yang masih ada dalam keadaan yang baik. Itu je Ijam minta. Ijam akan balik satu hari nanti, Ijam akan balik dalam masa terdekat, secepat mana yang boleh. Ijam minta itu je. Masih ada bila waktu Ijam balik sampai dekat sana nanti, boleh berjumpa, boleh rapat, boleh berbual macam biasa. So itulah harapan Ijam. Ijam kalau boleh dah tak nak kita dengar dalam keadaan kita macam ni, kita dengar berita-berita yang boleh buat kita down, boleh buat kita rasa terkilan. Keluarga yang terdekat, siapa tak terkilan kan?
Semua orang yang lalui situasi ni, kawan-kawan Ijam juga ada yang lalui situasi ni. Tu banyak lagi pengalaman-pengalaman kawan-kawan Ijam pun dalam keadaan situasi macam ni, rasa sedih yang terkilan macam ni, dia orang pun ada kisah-kisah macam ni dalam masa kita orang terkurung ni, geng. So nanti insya-Allah kalau dia orang tak mampu untuk ceritakan, Ijam akan minta izin ambil story dia orang untuk Ijam sendiri ceritakan pada korang. Storykan pada korang, kongsikan pada korang semua dengan izin dia orang lah, kan. Mana yang mampu untuk bercakap sendiri atas diri dia sendiri, dia nak meluahkan apa keadaan dia, situasi dia sedih macam mana, itu lebih baik. Itu lebih baik kerana dia orang mampu. Kalau dia orang tak mampu buat, Ijam tak boleh paksa. Tapi insya-Allah Ijam akan cuba dapatkan macam mana pun yang terbaik untuk korang semua. Kita sama-sama ambil masa sekejap, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah mertua Ijam. So Ijam harap dia tenang dekat sana, dengan keadaan yang lebih baik di samping Allah yang lebih mulia. Jadi itu je lah, geng, perkongsian Ijam untuk part 3 ni. InsyaAllah ada pengalaman yang menarik lepas ni, korang just stay tune je. Ijam dah invite kawan Ijam untuk ceritakan, kongsi apa kisah dia. Tapi memang agak menyayat hati, geng. Okey, geng, setakat tu je video Ijam untuk part 3 ni. Kisah pemergian ayah mertua Ijam. Dalam masa yang sama, Ijam hanya mampu terduduk. Ijam tak ada dekat sana. Ijam terduduk kat sini, terkurung, duduk dalam bilik ni seorang-seorang dengan keadaan terkilan. Ijam harap korang faham apa tu maksud terkilan. Tambah lagi dengan situasi Ijam sekarang. So insyaAllah kita akan sambung pada video yang akan datang, story nombor 4, geng. Untuk Ijam terus kongsikan pada korang, terus support. Terima kasih pada yang sudi support. Okey, geng, Assalamualaikum. Ijam gerak lu. Ciao.